Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Apa khabar? Siapa yang sedang menonton anda boleh type komen di bahagian bawah. Saya nak tengok anda dari mana. Okey, kita ulas sikit berkaitan dengan COVID semalam tengok. Betul tak saya kata? Result untuk minggu ini kita akan nampak jelas penurunan hasil daripada lockdown. So maksudnya semalam adalah kita dapat 4,000 lebih kan. So itu adalah hasil pada lockdown. And kalau the numbers getting reduced, itu bermaksud lockdown kita berkesan. Kalau tak berkesan, dia akan tambah. So Menteri pun dah bagi tahu kan, Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata kalau boleh berkekalan 4,000 ke bawah kan, mungkin dia akan buat sedikit kelonggaran lockdown tersebut So kita tunggu sajalah. Alright, okay, hari ni saya nak share berkaitan info berkaitan dengan vitamin C. Saya banyak dapat soalan-soalan. Kita ada bagi info dekat group WhatsApp, dan dalam page pun kita ada bagi info. Saya ada snap. Sebenarnya ada banyak yang saya snap, tapi saya snap satu saja. Contoh suplemen vitamin C dalam bentuk suplemen yang mana mengandungi gula. Memang banyak sebenarnya kan. Kalau kita baca ingredient vitamin C yang kita beli tablet tu, kalau kita baca pada ingredient, elakkan beli vitamin C yang mengandungi glukos, sucrose, apa lagi, maltodextrin. Ini antara yang famous, yang memang jelas itu adalah gula. Ada juga gula dalam bentuk yang zero calorie, gula dalam bentuk zero calorie. Contohnya maltitol, xylitol, aspartame, apa lagi yang dia letak. Ini semua gula zero calorie. Ini tak ada masalah. Tetapi yang kita concern adalah gula yang menyumbang kalori. Ini adalah gula tambahan, iaitu glukos, sucrose, maltodextrin. Tiga ini bahaya kalau anda ambil secara berlebihan. Jadi sebab bila kita makan vitamin C, kalau boleh, dia sangat efektif vitamin C kalau tak diambil bersama gula tambahan. Gula tambahan tu yang dia kacau kita punya antibody. Dia akan trigger apa-apa benda kalau kita sebab kita tak tahu tubuh badan kita ni ada inflammation atau tak, sedang apa, kita tak tahu tubuh badan kita ni in case ada sel kanser atau tak. Cuma dia tak trigger saja. Trigger itulah kebanyakannya study menunjukkan gula menjadi faktor kepada trigger kanser, trigger apa lagi, apa namanya, kanser. Lepas tu kolesterol. Ini semua uric acid berlebihan. Walaupun dia datang daripada protein, tapi disebabkan gula yang kita ambil tu dia boleh trigger. Dia banyak faktor sebenarnya, gula tambahan. Tetapi kalau kita ambil vitamin C dalam bentuk buah-buahan, kita tak perlu risau sangat vitamin C tu dalam buah. Vitamin C yang ada pada buah tu manis. Walaupun dalam buah tu dia ada gula fruktos, dia ada gula glukos. Tetapi gula yang ada dalam buah tu, yang sedia ada dalam buah tu, ikatan kimia dia berbeza dengan gula tambahan. Ini berkaitan dengan kimia yang anda nak kena faham. Gula yang ada dalam buah-buahan, dia diikat oleh fitokimia. Dia bukan gula semata-mata. Dia ada mineral, struktur kimia dia diikat oleh fitokimia yang lain. Dia ada mineral yang tolong ikat dia. Dia ada vitamin yang tolong ikat dia. Dia ada antioksidan, beta carotene, anthocyanin dan sebagainya yang tolong ikat dia, menjadikan ikatan kimia gula pada buah ni dia stable. Bila stable, dia ada digestion process. Digestion process akan takes time, ambil masa. Ini yang kita panggil sebagai glycemic index dia rendah.
macam gula yang ada dalam madu. Orang tanya saya, gula dalam madu tu kalau makan kencing manis selamat ke? Saya kata selamat. Dia sama macam kita makan nasi. Anda kena faham bila gula diikat oleh phytonutrient, contohnya gula yang ada dalam madu, menjadikan glycemic index dia rendah. Bila kita minum madu, kita cek 30 minit gula dalam darah kita, dia tak meningkat mendadak macam tu. Berbanding kita bancuh air gula, yang mana kalau pergi dekat hospital tu, doktor akan bagi bancuhan air gula kan. Dia nak cek sama ada kencing manis kita macam mana. Kalau kita minum air gula, bancuh, minum 30 minit kita cek, berdesup dia naik. Madu tak boleh macam tu. Madu dia takkan berdesup naik macam tu sebab glycemic index dia rendah. Kalau gula tambahan, gula sukros, bancuhan air gula ni, gula pasir ni, kalau kita bancuh, kita minum, glycemic index dia tinggi. Tinggi tu maksudnya bila kita minum, dia terus naik terus. Dia terus diserap, diproses. Kalau gula yang ada dalam madu, gula yang ada dalam buah, glycemic index dia rendah. Perut dia akan proses, dia kena digest dulu. Sebab banyak ikatan kimia dia nak lerai ni. Dia nak kan gula yang ada dalam madu, gula yang ada dalam buah contohnya, madu dan buah ni, walaupun dia ada gula glukos, walaupun dia ada gula fruktos, tetapi bila masuk dalam perut kita, tubuh badan terpaksa digest, dia akan pecahkan dulu. Ini enzim dia asingkan dulu ni, enzim ni, glukos, fruktos, ni apa lagi, ni mineral, ini vitamin. So dia akan pecah, baru serap dalam darah. Dia tak boleh kita makan madu tu terus serap dalam darah. Mana boleh, dia digest, dia kena digest. Kalau gula putih ni, gula putih dia sukros. So dia tak perlu digest. Dia perlu digest macam ni. Kalau sukros masuk dalam perut kita, dia akan pecah sikit saja. Pecah kepada sukros tu adalah gabungan disebabkan dia adalah disaccharide. Dia pecah kepada glukos dengan fruktos. Sekejap saja, lepas tu terus serap dalam darah. Glukos dengan fruktos terus serap dalam darah. Berapa minit saja, settle, naik bacaan gula dalam darah kita. Tapi kalau kita makan buah apple, kita makan buah mangga, dia kena digest banyak. Mungkin ambil masa dalam mungkin 2 jam, 3 jam. Itu tak termasuk fiber yang ada dalam buah lagi. Jadi, kalau diabetes, dia naikkan gula dalam darah juga, tetapi dia bukan naik secara mencanak. Dia slow-slow. Gula itu dilepaskan. Sebab dia ada proses nak digest. Ini yang anda kena faham. Jadi jangan tanya saya, madu boleh ke tak, buah manis ni boleh ke tak, saya ada kencing manis. Orang kencing manis perlukan gula untuk tak nak bagi dia hypo. Tapi anda kena pilih gula dalam keadaan yang mana anda kena makan. Sebab tu kena cerdik sikit. Topik ni saya dah cerita banyak kali dah. Okey, ni take note. Berkaitan dengan vitamin C, saya nak cerita dia punya ada 5 keadaan yang mana bila anda ambil vitamin C, ada 5 keadaan yang anda tak boleh ambil vitamin C. Dengan senang cerita, tak boleh ambil vitamin C, ada 5 keadaan. Jadi kena berhati-hati kalau nak ambil vitamin C secara suplemen. Sebab tu kalau orang tanya saya sebelum ni saya ada bagi guideline. Vitamin C kalau kita nak ambil, jangan yang, kalau boleh elakkan daripada yang ada pewarna, colorings. Vitamin C tablet yang warna oren tu, anda ingat buah oren yang diperah ke? Dia bukan buah oren yang diperah. Tak ada langsung elemen oren dekat situ. Itu semua sintetik. Warna oren, pewarna. Rasa oren disebabkan asid citrik. Buah oren ni adalah buah citrus. So dalam buah oren dia ada asid organik sendiri yang kita panggil asid citrik. Jadi asid citrik ni dia ada dalam bentuk sintetik. Letak saja asid citrik dalam tablet vitamin C, dah jadi perisa oren. Letak sikit colouring warna oren, dah jadi ni. Lepas tu letak ascorbic acid. Itulah yang anda makan. Jadi kita nak kena cakna benda ni. And kalau kita makan vitamin C, of course dia rasa sedap, Bila rasa sedap tu, manis tu datang daripada mana? That's why anda kena faham, kena cerdik sikitlah, senang kata. Tengok ingredient, baca ada gula tak? Kalau dia kata sucrose, ada glukos, ada maltodextrin, ini dah boleh buang. Memang tak support langsung antibody. Bahaya lagi ada. Orang kencing manis makan lagi bahaya. Tambah anda ambil 2000 mg bersamaan dengan 2 gram tau. 1 gram bersamaan dengan 1000 mg.
Jadi kalau 2 miligram bersamaan dengan 2 gram. 2 gram ni banyak tau. 2 gram ni banyak tau. Sebab tu kita minum air teh lagi, kita minum kopi lagi, kita minum Milo lagi, kita makan nasi lagi. Memang mencanak lah gula dalam darah naik. Sebab tu nak kena tahu. Okay. So ada beberapa keadaan yang mana nak jalan selamat sebenarnya, kalau dari segi suplemen, kita boleh cari sebenarnya. Ada juga saya tengok suplemen yang vitamin C dia very stable. Kita panggil apa? Dia punya bioavailability dia, kadar penyerapan dalam darah dia tinggi. Dia boleh cover duduk dalam badan 24 jam. Dia boleh cover satu hari. Memang ada dalam bentuk alkaline. Dia tasteless, dia tak rasa masam langsung. Tak ada masam langsung sebab dia tak letak acid citric, dan dia tak ada coloring langsung. Ada dalam ekstrak tertentu. Ada dalam ekstrak tertentu. Tapi saya tak berapa nak show kan. Nanti semua tanya saya apa brand. Kita letak dalam WhatsApp group pun orang dah tanya, boleh suggest apa brand? Memang saya tak akan suggest apa-apa brand sebab saya tahu itu risiko bagi diri saya. Bila kita suggest brand dalam keadaan kita tak tahu dia ambil untuk apa keadaan dia. Kalau dia makan tiba-tiba mati, habis, saya akan bertanggungjawab, saya kena diheret nanti. Tiba-tiba, ataupun dia makan, dia tengah buat contohnya dia tengah buat kemoterapi contohnya kan, kanser, buat kemoterapi dia tak berkesan contohnya. Ini bahaya. Dia ada beberapa ubat, beberapa keadaan. Dia banyak keadaan, tapi saya akan nyatakan 5 saja. 5 keadaan ni kalau anda ambil vitamin C bersama dengan ini, ataupun anda ada keadaan ni, vitamin C tu tak berkesan, malah memudaratkan lagi. Ini kita nak kena tahu. Okey. Jadi nak selamat sebenarnya ambil dalam buah. Pergi makan jambu. Spend duit, pergi beli jambu, pergi beli buah oren, pergi makan betik, pergi makan toge, pergi makan cili padi. Ini semua ada vitamin C. Dah cover dah untuk satu hari. Kalau kita setiap hari, dalam harian kita makan buah sikit je. Kita makan buah, kita ada makan toge. Brokoli tu tak payah cerita lah. Brokoli ada, tapi itu bukan makanan ruji kita, bukan makanan harian kita kan. Kadang-kadang beli, kadang-kadang tak. Ambil lah toge yang benda-benda murah. Toge, betik. Sebenarnya benda tu dah cover siap. Kita makan sambal, cili padi tu, vitamin C dia 6 kali lebih tinggi dari buah oren. So sebenarnya dah cover untuk hari itu. Jadi kalau kita ambil berlebihan, sebenarnya kita tak tahu keadaan normal berapa. Dia orang dewasa, normal untuk orang dewasa, vitamin C, kalau kita sihat kalau kita sihat normal, tak ada sakit, tak ada batuk, tak ada apa-apa penyakit lah, normal. Sebenarnya 75 mg saja. 75 mg sahaja. Kalau kanak-kanak dalam 40 lebih macam tu. Kalau baby lagilah tak perlu langsung, susu ibu saja. Jadi kalau untuk orang dewasa 75 gram saja. 75 miligram. Miligram bukan gram miligram. Jadi 75 miligram tu, kalau anda ada makan toge, ada makan buah betik sepotong tu pun dah cukup. Ataupun kalau anda makan jambu, dia habis overdose. Makan jambu sikit, vitamin C dah overdose. Dia dah cover the whole day. Satu hari tu katakan kita terlebih ambil. Sepatutnya 75, kita ambil lebih lah dalam 150 miligram. Dia tak akan disimpan dalam badan. Sebab dia ada bioavailability dia. Ni anda kena faham dia punya perkataan bioavailability. Ketersediaan dia dalam tubuh badan. Dia boleh tampung, dia boleh duduk dalam tubuh badan kita, boleh berfungsi dalam tubuh badan kita lebih kurang dalam, ada yang 24 jam. Tengok jenis vitamin C tu. Ada yang 24 jam, ada dia boleh cover 12 jam, ada yang boleh cover 4 jam. Tengok sumber apa yang anda ambil lah. Jadi katakan terlebih, dia akan buang, larut bersama air kencing. So air kencing kita akan jadi mahal lah sebenarnya. Mengandungi vitamin C. Maksudnya pembaziran berlaku. Jadi bila kita ambil secara tablet, kita takut apa? Tubuh badan kita dia accumulate. Dia tak sempat nak singkirkan. So dia akan accumulate.
Bila accumulate, dia dikumpul sebab dia bila dah berlebihan, sepatutnya disingkirkan melalui air kencing. Tapi disebabkan anda ambil hari-hari overdose 2000 miligram. Jadi dia tak sempat keluar bersama air kencing. Kalau ambil hari-hari tak sempat. Dia accumulate dulu kat mana? Buah pinggang. Jadilah batu karang. Okey, jadi ada beberapa keadaan. Yang pertama yang tak boleh ambil vitamin C, antara keadaan dia, mana jangan ambil secara tablet, Jangan ambil secara tablet. Okey. Saya cerita dulu yang pertama, keadaan pertama, kalau anda ibu mengandung, pregnant woman, ibu mengandung ataupun anda breastfeed, elakkan ambil vitamin C dalam bentuk tablet. Memang ada kajian kata masih selamat kalau tak lebih 2000 miligram. Memang ada kajian. Ini saya rujuk kajian, semua kajian perubatan, bukan daripada blog orang ramai. Dia kata kalau keadaan masih selamat sebenarnya, kalau 2000 tak lebih 2000 miligram masih selamat, Tapi dia kata ada beberapa keadaan yang tertentu, contohnya ibu mengandung ni dia high risk, contohnya dia ada high risk pregnant woman, dia ada berisiko, maknanya dia tak boleh lahir, doktor memang dah kata tak boleh bersalin normal ni nak kena caesar juga ni. So ada beberapa keadaan perubatan tu yang dia tak boleh ambil secara oral, melainkan doktor prescribe setelah buat medical check up. Sebab itulah kalau kita tanya nasihat doktor pun, kita minta nasihat doktor pun, nak tak nak, doktor mesti kena check up dulu. Banyak faktor. Dia nak kena tengok kita ada ambil ubat kencing manis tak, and dia ada diabetic time pregnant tak, dia ada ambil ubat kolesterol tak, bayi kandungan dia macam mana, dia punya heartbeat macam mana. Semua tu perlu di-prescribe. Anda bayangkan, kita nak ambil folic acid, ibu mengandung ambil folic acid kecil saja. Saya tengok, alah kecil je, saya demam darah, doktor bagi kecil je folic acid tu. Itu pun dah cukup. Kecil ni folic acid untuk cover the whole body satu hari tu, itu pun dah cukup. Cuba anda bayang anda ambil vitamin C ni, tebal ni, besar ni, 2000 mg satu hari. Dah lah ada gula lagi, dah ada citric acid lagi, colorings lagi. Ini yang tak boleh, kena doktor sendiri prescribe. So memang ada kes orang ambil terlebih, memang membahayakan. Ni pregnancy dengan breastfeeding, kalau ambil secara oral. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, keadaan yang tak boleh ambil vitamin C, melainkan doktor sendiri prescribe, adalah orang yang ada masalah kidney, buah pinggang. Buah pinggang ni maksudnya buah pinggang dah rosak, ataupun dia buat dialisis, ataupun dia ada masalah batu karang, ada history batu karang. Memang tak boleh ambil vitamin C. Maksudnya buah pinggang dia tak boleh nak singkirkan vitamin C yang terlarut tersebut. Kita makan vitamin C, tak kisahlah dia sumber buah apa pun, buah ke, tablet ke. Kalau kita ambil vitamin C tersebut sebenarnya, bila dia dah buat kerja-kerja dia semua tu, yang berlebihan dia akan disingkirkan. Yang disingkirkan, sebelum nak disingkirkan melalui air kencing, akan melalui filter yang kita panggil buah pinggang. Buah pinggang dia akan tapis dulu. So orang yang ada masalah buah pinggang, kidney failure, ataupun ada history, dia ada batu karang contohnya, tak boleh ambil, melainkan prescription. Kalau nak ambil pun ambil dari buah dia lebih selamat. Sebab kalau dalam tablet ni dia vitamin C dalam keadaan yang bebas, vitamin C semata-mata. Jadi dia tak stable. So dia akan dilepaskan macam tu je, tak perlu nak digest dan sebagainya. Itu yang keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah, ini semua saya petik daripada kajian perubatan.
Alright. Keadaan yang ketiga adalah bila orang tu dia ambil ubat yang melibatkan estrogen. Ini mungkin kalau wanita kot kalau dia ada doktor ada prescribe estrogen contohnya estrogen estrogen dia ada interaction. Ada certain ubat-ubat tertentu dia ada interaksi dengan vitamin C. Hanya doktor saja boleh tahu dos, spesifik dos. Yang ni boleh selamat. Tapi kalau tanpa melalui doktor, tiba-tiba saja nak beli dekat, tambah pula kat Shopee, orang nak beli ubat, nak beli vitamin C, beli kat Shopee saja, sendiri-sendiri makan. And ada ubat-ubat tertentu yang mana dia interaction ada interaksi. Antaranya adalah ubat yang melibatkan estrogen. Tubuh badan kita ni dia akan breakdown estrogen untuk elakkan daripada vitamin C tu berfungsi. Jadi kalau kita makan vitamin C, pada masa sama kita ada makan ubat estrogen, ubat tu dah tak berfungsi lagi. Sebab disebabkan vitamin C ni dia adalah antioksidan tau. Vitamin C dia adalah antioksidan. Jadi bila makan ubat yang melibatkan estrogen, hormon dan sebagainya, vitamin C tu akan try to get rid of estrogen tersebut. Jadi tubuh badan dah tak boleh nak ubat tadi tu dah tak berkesan. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat adalah kalau kita ada buat kemoterapi. Ini kes kanser. Kanser kena berhati-hati. Memang ada kajian kata vitamin C boleh cegah kanser. Memang ada kajian, banyak kajian sebenarnya antioksidan, sebab vitamin C ni antioksidan. Ascorbic acid ni adalah antioksidan. Antioksidan ni banyak ascorbic acid, gallic acid. Banyak kalau kita nak cerita pasal antioksidan dia banyak. Jadi disebabkan dia antioksidan, kalau kita ada ambil medication of chemotherapy sama ada oral intake ataupun drip chemical kita drip, kita tengah buat rawatan, ambil vitamin C, ubat tersebut dah tak berkesan, kemoterapi tersebut dah tak berkesan dalam tubuh badan kita. Sebab itulah berhati-hatilah kalau kita ada kanser tengah rawatan. Kalau tak ada rawatan, contohnya kita tak ada kanser tapi kita nak cegah kanser, tak ada masalah kalau kita nak ambil vitamin C. Itu pun tak boleh lebih dos. Itu keadaan yang keempat. Keadaan yang seterusnya adalah yang kelima, yang terakhir adalah kalau kita ada ambil ubat kolesterol. Ini ramai kalau ada ambil ubat kolesterol, vitamin C saya petik daripada jurnal ni kata apa? Taking vitamin C, beta carotene, selenium, vitamin E together might decrease the effectiveness of some medication used for lowering cholesterol. Kalau kita memang ada kolesterol, kita makan ubat kolesterol, ambil vitamin C, dia akan ubat kolesterol tu dah tak berkesan. Kolesterol kita akan meningkat. Sebab itulah kata kita nak yang mana. Kita ambil vitamin C, pada masa sama kita makan ubat kolesterol. Ubat kolesterol tu dia nak turunkan kolesterol kita. Tapi disebabkan kita ambil vitamin C, dia tak dapat turunkan kolesterol kita makin naik. Berlakulah komplikasi dan sebagainya lah. Apa benda yang menyebabkan kolesterol. Ini bahaya Di sebenarnya ada lagi orang yang ambil warfarin, ubat cair darah, tak boleh ambil vitamin C sebarangan. Melainkan doktor prescribe, dia ada tertentu. Dia dosage ni dia mesti kena tepat. Anda kena faham makanan dengan ubat, makanan walaupun dia ada therapeutic values. Therapeutic values maksudnya nilai perubatan. Pada makanan, saya belajar dalam bidang pemakanan deep tau, biokimia. So bila kita belajar biokimia, memang kita tahu ada makanan yang standard dia adalah functional foods yang mengandungi therapeutic values, nilai-nilai perubatan. Durian Belanda, yogurt, apa lagi? Ini semua makanan yang keju, apa lagi? Ini semua makanan yang ada nilai-nilai perubatan. Memang ada kajian, ada nilai-nilai perubatan. Tetapi
bila dia ada nilai-nilai perubatan, dia tak ada dos yang tepat. Dia sekadar makanan saja. So kita boleh, sebab itulah kita tak ada mana-mana hospital dalam dunia ni. Oh, anda sakit ni okey, makan yogurt 1 cup 1 hari. Dia tak akan bagi macam tu. Sebab apa? Nilai perubatan pada makanan, dia ada apa kita nak kata dia ada active compound dia. Dia bermain dengan active compound yang kena dos yang tepat. Dalam yogurt, contoh kita ambil yogurt lah. Yogurt, nilai perubatan dia, saya cerita nilai perubatan yogurt kan. Yogurt disebabkan yogurt bidang saya. Yogurt, nilai perubatan yogurt ni, dia mampu dia jadi, kita panggil apa, kita panggil alpha glucosidase inhibitor dengan alpha amylase inhibitor. Maksudnya dia mampu untuk kawal gula dalam darah, kencing manis dalam darah. So dia sekat alpha glucosidase enzim ni. Alpha glucosidase dengan alpha amylase ni, dia adalah enzim yang tolong cernakan karbohidrat yang kita makan. Kan? Jadi bila dia tolong cernakan karbohidrat yang kita makan, maksud nanti glukos tu dia akan terbebas dalam darah kita dengan cepat. So gula dalam darah naik. Jadi yogurt ni dia buat apa? Yogurt ni, bila kita makan yogurt, dia sekat enzim ni. Dia sekat enzim ni jangan terhasil. Jangan cepat sangat. Jangan terhasil, maka karbohidrat yang kita makan ni dia tak digest dengan cepat gula tersebut menjadi gula. So karbohidrat kita makan tu dia digest slow. Sebab enzim ni kurang dirembeskan. Dia digest juga, karbohidrat kita makan dia digest, tapi dia tak digest dengan cepat. Dia digest slow. Barulah gula dan darah tu meningkat slow. So ini bagus untuk rawat kencing manis. Tetapi dari segi pemakanan, kita tak tahu berapa tepat dos. Nak kena makan 1 liter ke? Nak kena makan 1 cup tu ke yogurt? Ini kita tak belajar. Ini saya tak belajar. Sebab kalau kita nak prescribe, kita kena dos yang tepat. So kita hanya bagi tahu, okey, makanan sekian dia ada therapeutic value sini. So amalkan je lah untuk kekal sihat. Tetapi untuk orang sakit tak sesuai. Orang sakit dia perlukan dos yang tepat untuk baiki, untuk rawat segera. That's why lah orang sakit kita tak bagi dia yogurt, kita bagi insulin. Dos tepat ni, kencing manis tengah meningkat ni. Tengah meningkat ni, dia dah jadi sampai hyper. Bila dah jadi hyper, cucuk insulin tepat, dos yang tepat, shrink terus. Okey. Inilah therapeutic values. Dia ada therapeutic values, tapi dos dia tak ada. Berbanding ubat dia rawat ketika itu. That's why lah bila kita sakit kena makan ubat, sebab nak rawat ketika itu. Darah kita tengah tinggi, blood pressure kita tengah tinggi ni, darah tengah tinggi sampai pening kepala, sampai boleh berisiko untuk stroke, hemorrhage. Apa kita punya? Salur darah kita pecah. Kalau stroke ni dia ada 2 keadaan, ischemic, hemorrhage. Ischemic ni dia block saja. Kalau hemorrhage ni dia boleh pecah kan. Sampai berisiko untuk pecah. Tapi bila tengah tinggi darah tu, kita nak buat apa? Takkan kita nak cari lagi apa pemakanan untuk turunkan. Tak ada, dia dah tak ada dah. Saya pun tak boleh nak bantu dah. Tak boleh nak bantu ketika dia tengah sakit, tengah blood pressure tengah tinggi ni. Ubat saja boleh. Sebab ubat dos dia tepat, makan terus drop. Sebab tu lah orang tengah serangan sakit jantung ni. Dia tengah sakit menekan ni. Makan ubat dia boleh redakan. Terus reda sebab dos dia tepat. Dah tak perlulah tengah sakit jantung ni time tu lah nak ambil olive oil lah. Tak sempat dah. Satu dia lambat sebab dia perlu digest. Ubat tak perlu digest masuk saja dalam perut tu sebab dia adalah active compound. Benda yang dah tepat ambil terus dia bertindak segera. Tapi kalau makanan ni tengah sakit jantung baru nak tergigih-gigih makan olive oil baru masuk tubuh badan, dia nak digest.
Sebab dia lemak baru nak baru nak cerna jadi fatty acid, jadi glycerol, tu penyerapan berlaku 3 jam. Orang tu mati dulu baru benda tu berfungsi. Ini beza makanan. Jadi anda nak kena faham jelas, makanan dia tak boleh jadi ubat. Tapi makanan ni dia boleh jadi penawar untuk long term, untuk cegah. Cegah memang jaga pemakanan. Tapi kalau kita dah dapat penyakit tu, perlu dua-dua. Maksud nak rawat benda yang penyakit tu yang kita dah dapat tu, bila nak rawat perlu ubat, perlu rawatan. Makanan ni untuk tak nak bagi dia lagi teruk. Yang dah rosak tu kita rawat dengan ubat. Yang dah yang masih sihat tu, yang masih okey tu, organ-organ, sistem-sistem yang masih okey, kita cegah dengan pemakanan. Ini beza pemakanan. Sebab itulah ada orang, banyak saya terima mesej, saya darah putih saya rendah, macam mana nak naikkan balik. Saya tak boleh bagi cadangan apa-apa berkaitan pemakanan. Saya tak boleh membantu. Senang kata, saya tak boleh membantu. Memang tak boleh nak membantu. Kalau dah jadi macam tu, pemakanan lambat. Dah rosak baru nak buat, lambat. Kereta baru dah breakdown, baru kita tergeh-geh nak nak tukar minyak hitam, baru tergeh-geh nak tukar minyak hitam, baru nak minyak hitam pula kita pilih minyak hitam yang yang sintetik, fully sintetik, baru tergeh-geh nak tukar tayar. Kereta dah breakdown dah, so tak jadi. So tak nak dia kena rawat, masuk bengkel, overhaul balik. Tubuh badan pun macam tu juga. Ada benda yang kita kena cegah sebelum kita dapat sakit, iaitu pemakanan. Jaga pemakanan. Tapi bila kita dah sakit, tak boleh dah. Memang kena rawatan. Kalau kita sakit tetapi kita guna teknik pemakanan, tiba-tiba baik, itu maksudnya sakit kita belum kritikal. Memang ada, anda tengok sekarang ni, kajian perubatan tengah hebat dijalankan. Ada dua. Dulu mula-mula COVID, ada orang sibuk berkaitan dengan vitamin C. Vitamin C. Memang ada kajian berkaitan vitamin C di UK, tapi dia bukan bagi secara oral, bukan makan. Dia jenis IV, intravenous. Intravenous maksudnya dia drip terus masuk dalam darah, supaya vitamin C tu tak perlu demetabolize, tak perlu nak digest dalam perut, dia terus masuk dalam darah. Tengah kaji, tengah buat kajian. Saya tak tahu fasa berapa. Memang ada pada pesakit COVID yang dia tengah sakit tu terlantar inject, tapi IV, intravenous. So dia ada kajian berkaitan mega dose vitamin C, tapi dia IV, intravenous, suntik jet terus, bukan tergeh-geh nak makan. Kita makan satu biji vitamin C ni belum tentu katakan 2000 mg, belum tentu 2000 mg tu sepenuhnya diserap. Tak. Sebab dalam badan kita ni banyak asid, banyak enzim, so dia akan rosak. Berapa miligram saja yang berjaya digunakan. So dia akan jadi lambat. Kalau tak ada prescription yang tepat, dan kita pun tak tahu keadaan tubuh badan kita main makan saja, banyak side effect dia. Dia boleh jadi diarrhea, boleh jadi cirit-birit, dia boleh jadi muntah, dia boleh jadi sakit perut kita, perut kita akan jadi sakit. Itu semua akibat berlebihan. Sebab tu elak. Saya dalam bidang pemakanan pun, kita pun makan vitamin C. Kalau saya makan vitamin, saya ada makan vitamin C waktu saya time balik kampung dulu. Mak mertua saya beli ada dalam ni. Saya ada makan sebab sedap. Letak dalam air, dia soluble kan. Air tu dia jadi macam air Fanta. Dah habis tu habislah, tak adalah nak repeat balik sebab makan sedap saja. Tapi kalau nak beli untuk suplemen hari-hari, tak. Sebab kita tahu dalam pemakanan kita pun sebenarnya dah cukup. Vitamin A, vitamin C, vitamin A tak. Vitamin C, vitamin apa lagi ADEK. AD.
Yang vitamin yang larut lemak yang kita boleh ambil lebih, lebih tu nanti dia simpan A, D, E, K. Vitamin A, D. A, D, E, K. Ini kalau kita ambil lebih, kita ambil vitamin A lebih, ataupun kita ambil vitamin D lebih, kita ambil vitamin E lebih, vitamin K lebih, apa-apa makanan yang ada vitamin A, D, E, K ni, kalau kita ambil berlebihan, vitamin ni tersebut akan simpan dalam tisu lemak kita. Dia akan simpan. Dia tak keluar melalui air kencing. Sebab dia adalah vitamin yang larut lemak. Simpan dalam lemak. Kalau dah berlebihan, okay, dia simpan. Katakan badan perlu. Time tu kita puasa contohnya. Kita tak makan, kita tak ambil. Tapi badan perlu. So, dia akan keluarkan balik. Antaranya vitamin D lah. Kan? Vitamin D, tubuh badan kita, vitamin D ni memang ada dalam tisu lemak kita. Tisu lemak bawah kulit. Lemak bawah kulit kita ni, dalam bawah kulit kita ni dia ada lapisan lemak. Kalau macam saya tak ada lah banyak sangat, tapi ada, mesti ada. Kalau tidak, angin lalu sikit saya dah menggeletar sejuk. Ini kalau angin lalu okey lagi, maksudnya ada lemak lah walaupun sikit. So ada lemak. So lemak-lemak saya bawah kulit ni menyimpan vitamin D yang berlebihan. Hasil saya makan telur yang mengandungi vitamin D. Susu, saya minum susu ada vitamin D. Daging ada vitamin D. Ikan ada vitamin D. So vitamin D yang saya ambil daripada makanan ni, dia simpan dalam tisu lemak bawah kulit. Jadi macam mana saya nak gunakan balik vitamin D yang dah disimpan tersebut? Saya kena dedahkan, expose diri saya, kulit saya ni pada matahari. So bila matahari, pancaran matahari terkena kulit kita akan merangsang balik tisu-tisu lemak tersebut untuk hasilkan, untuk keluarkan balik vitamin D yang dah disimpan. Orang salah faham, dia kata jemur matahari tu dapat vitamin D. Jemur matahari betul. Matahari tu ada vitamin D tu salah. Matahari tak ada vitamin D. Vitamin D tu adalah unsur nutrien. Dia adalah nutrien. Vitamin D, kalau vitamin D ada vitamin D, kita bukan jemurnya, kita nganga. Biar dia cahaya tu masuk dalam mulut kita sebab kita nak makan. Ini kita tak nganga, kita dedah pada cahaya matahari. Dedah cahaya matahari tu supaya matahari kena pada kulit kita akan rangsang sel lemak, tisu lemak kita ni, keluar balik vitamin D yang disimpan. Sebab itulah orang dekat Malaysia tak perlu ambil suplemen dalam bentuk vitamin D sebab dah cukup dan berlebihan. Vitamin D tak perlu lagi untuk orang Malaysia beli vitamin D dalam bentuk tablet, suplemen. Tak perlu sebab dah berlebihan. Disimpan dalam tisu lemak. Sebab hari-hari kita makan ikan. Kalau tak makan ikan, kita ada makan ayam. Hari-hari. Ada susu. Kalau saya memang susu hari-hari. Telur. Ini dah cukup. Melainkan anda duduk dekat dekat Norway contohnya. Senang cerita Norway lah. Yang mana waktu malam dia panjang. Dia nak jumpa siang sikit saja, pendek saja contohnya lah. Contoh orang dekat belah-belah utara kan, kutub-kutub utara, kutub-kutub selatan contohnya, yang mana tempat dia siang dia pendek. Bila siang pendek, matahari, kalau time siang pun matahari tak berapa nak pancar kan. Jadi bila matahari tak berapa nak ada dekat negara tersebut, susahlah tisu ni nak keluarkan balik vitamin D dari pemakanan yang dia makan tadi tu. So apa yang dia perlu buat? Dia perlu ambil suplemen vitamin D supaya suplemen vitamin D tu makan terus guna. Sebab kalau ambil vitamin D dalam bentuk dari telur apa semua, telur tu kena digest. Lepas tu belum sempat digunakan dah malam, so dia simpan balik. Belum sempat digunakan dah malam, so simpan balik. So terpaksa ambil suplemen vitamin D supaya makan terus guna. Jadi orang Malaysia pelik. Orang Malaysia nak beli suplemen vitamin D. Kebanyakan, banyak saya terima mesej yang banyak tunjuk. Okay, saya acik, banyaknya kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik ni mesej, dia snap gambar. Saya ambil vitamin C ni okey tak? Ambil vitamin D okey tak? Saya ambil vitamin ni okey tak? Saya tak akan jawab okey atau tak. Saya akan tanya balik, makan untuk apa? Biasanya orang tak boleh jawab. Makan untuk apa? You makan vitamin C ni untuk apa?
Tanya balik, makan untuk apa? Oh, untuk ni saja, untuk sihat. Okay. You perlukan berapa? Sekarang ni, anda sihat atau tak? Tanya balik. Sihat atau tak? Katakan, tak berapa sihat. Okay, kalau tak berapa sihat, so reason dia makan vitamin C sebab dia tak berapa sihat. Okay. Yang ketiga, tanya balik. Dah tahu berapa tak berapa sihat, berapa yang diperlukan? Tahu tak berapa yang diperlukan? Kalau tak tahu, jangan ambil. Itu saja. Nak elak daripada kesan sampingan, tak tahu, jangan ambil. Tak tahu dos yang tepat, jangan ambil. Saya nak ambil Panadol pun, katakan pening kepala nak ambil Panadol, jarang saya ambil Panadol. Katakan saya nak ambil Panadol pun, saya tak beli sendiri Panadol tu. Saya ambil dekat klinik. Kalau doktor bagi suruh makan, baru saya makan. Kalau tak bagi, saya tak berani. Sebab kita tak tahu dos dia berapa yang tepat. Takut terlebih ke. Sebab setiap suplemen dalam bentuk tablet, kapsul, ubat, dia mesti dos yang tepat untuk dia berfungsi dengan baik. Kalau dos yang kurang, maka tak berfungsi dengan baik. Kalau dos tu terlebih, maka dia boleh jadi side effect lain, adverse effect lain. Ni kena tanya doktor perubatan. Apa maksud adverse effect, apa maksud side effect? Side effect lain, adverse effect lain. Jadi personally saya tak berapa galakkan kalau bukan orang yang sepatutnya prescribe untuk kita. At least tanya farmasi pun dah cukup. Tapi kena tengok juga jenis-jenis farmasi dia, orang yang farmasi tu macam mana. Senang cerita, tanya farmasi ataupun doktor sendiri prescribe. Kalau tak prescribe, jangan ambil sebab berlebihan. Dia membazir, sama ada dia membazir ataupun dia bagi efek pada kita. Benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang sebab tu kadang-kadang kita makan. Aku dah makan suplemen ni dah lama dah, tapi macam tak ada kesan. Bukan suplemen tu tak bagus, kita yang tak bagus. Kita yang tak tahu, tak ada knowledge yang tepat bagaimana kita nak ambil sesuatu makanan ni. Okay. Alright. Saya tengok panjang ni. Nur Razia Mukhtar, Waalaikumsalam. Rina J, Waalaikumsalam. Jennifer Anis Akila. Ini nama baru ni. Selamat berkenalan Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Razia. Ramai Okey, saya tengah dalam perancangan kan. Saya nak tarik kenalan saya. Doktor, dia tengah buat kepakaran dia dalam public health. Dia tengah sambung belajar dalam, dia nak jadi specialist doktor pakar dalam public health, perubatan awam, kesihatan awam, public health. Saya tengah bincang dengan dia. Saya tengok timing dia macam mana. Saya nak serapkan dia masuk dalam konsultan sihat supaya ada balance, ada perubatan, ada pemakanan. Jadi bila topik perubatan tu saya tak perlu nak bawa lagi. Topik perubatan ni dia detail tau. Saya kalau nak sampaikan vitamin C ni, saya kena study dulu jurnal, kena quote jurnal tu, kena tengok jurnal tu level dia macam mana. Kita boleh fakta tu boleh dipercayai atau tak, boleh diterima, sah atau tak, valid atau tak. Jadi kalau boleh saya tak nak campur bidang pemakanan, perubatan, tak nak campur. Saya tengah runding. Kalau dia ada masa, sebab dia muyal sibuk kan doktor kan. Kalau berjaya tarik live akan datang ni, mungkin kita bergile-gile. Ada pemakanan, ada perubatan, jadi dia balance. Okay, doa-doa lah kalau dia boleh ni kan. Saya ramai kawan doktor, terlalu ramai doktor pakar. Sekarang kawan-kawan saya semua dah ramai yang dah jadi pakar. Ada pediatrician, ada pakar hidung, tekak, mulut ni, ada pakar tu, ada pakar tulang, ada pakar ONG, ada pakar ONG. So kita boleh rujuk anytime. So mereka percaya pemakanan. Dan saya ada satu hospital, saya tak nak bagi tahu hospital mana, private hospital sebelum pandemik ni, sebelum kita lockdown ni,
saya ada kita nak buat program kan. Dia hire saya untuk saya coach dia punya doktor dan nurse di hospital tersebut, hospital bersalin hospital wanita, hospital bersalin lah. Ada 50 orang kaki tangan, doktor pakar, doktor dengan nurse. Ada projek, nama projek dia adalah Slim Possible, untuk turunkan berat badan. Untuk turunkan berat badan dengan pemakanan, dan juga kalau ada pesakit dia orang yang pregnant woman ni yang ada masalah berlebihan berat badan, kita akan coach dia. Ada projek. Nak tunjuk dekat sini, dia orang pun percaya berkaitan pemakanan. Kita jangan ingat doktor ni dia tak percaya pada pemakanan herba-herba ni semua. Tak ada. Certain doktor saja yang anda kenal dalam media sosial yang terlalu lantang attack suplemen, attack pemakanan. Tak, sikit saja yang bersuara ni, sikit saja. Yang banyak yang ambil suplemen pun banyak sebenarnya. In fact ada yang tanya saya, doktor tanya, ni suplemen okey tak? Doktor dia tanya kita. Ada Jadi diorang pun percaya pemakanan. Memang saya ada consult doktor pakar, ada consult. Saya bagi tahu dia nak turunkan berat badan, dia doktor pakar tapi dia berbadan besar. Jadi dia pun rasa macam dia jumpa saya, dia kata, "No, saya doktor pakar, saya pun tak boleh nak turun berat badan saya ni. Macam mana ni? Patient tengok saya pun dah atas bawah. Doktor sendiri berbadan besar." Saya bagi tahu, saya ada coach, saya suruh bagi konsult dia pemakanan, apa yang dia kena buat ni, doktor nak kena kawal ni. Sebab kita dalam keadaan dia macam tu sibuk, kita tak boleh bagi tahu dia doktor kena buat bersenam ni, tak boleh. Pukul 12 pun dia masih ada yang dalam labor lagi, tengah operation Caesar, nak sambut baby lagi. So waktu tidur pun kita tengah borak dekat kafe, dia boleh tertidur depan saya. Maksudnya doktor pun tak cukup tidur doktor ONG. So keadaan macam tu kita kena consult dari segi pemakanan. Doktor kena ubah sikit pemakanan macam ni, sekian. Timing makan dia pun dah tak betul lah. Breakfast kadang-kadang kena skip, lunch kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang tengah malam bila dah tak ada labor baru dia makan. So macam mana time ni, ketika ini, keadaan macam ni lah, teknik pemakanan kena betul. Walaupun timing dah fail, exercise dah fail, teknik kena betul. Teknik ni lah yang saya banyak educate orang. Dia boleh guna teknik sebenarnya. So nak kata doktor dia aware berkaitan pemakanan kan. Tinggal lagi dia against lah benda-benda yang merapu. Sebenarnya banyak merapu. Bukan kata saya yang belajar pemakanan boleh kata ini bukan pemakanan, ini bukan nutrition. Orang tak faham nutrition tu apa. Basic fundamentals tu dia tak ada. Yang banyak orang tahu nutrition ni berkaitan kalori. No, dia bukan kalori saja, dia banyak benda. Banyak benda lagi. Okey, itu saja sedikit sebanyak perkongsian saya. Harap jelas dan berhati-hati. Anda dapat info ni, anda guna terus. Jadilah pengguna yang bijak. Setiap kali kita nak shopping barang dekat shopping mall, kita baca ingredient, labeling dia. Jadi cakna. Jangan baca brand. Jangan terpedaya dengan brand. Baca ingredient. Tengok mana ingredient mana satu datang dulu. Kalau gula, maksud gula paling banyak dulu. Tengok ikut turutan ingredient. So anda kena tahu apa tu sucrose, apa hidden sugar. Hidden sugar ni macam dia tak tulis sugar, tapi dia tulis maltodextrin. Itu adalah gula. Kalau dia tulis aspartame, dia tulis xylitol, maltitol, apa lagi? Ni gula. Gula banyak. Maltose adalah gula. Yang xylitol, maltitol, aspartame ni adalah gula tiruan yang tak ada kalori. Dia macam stevia, tak ada kalori. Ini tak ada. Ini tak apa, tak ada masalah. Ni maltose, gula malt, coklat malt, itu gula, disaccharide. Sucrose, fructose, glucose. Apa lagi? Galactose.
oligosaccharide, oligofructose, apa benda ni? Ini semua gula yang kita tak tahu. Orang tak tahu. Kan? Okey, itu saja perkongsian saya. Kita jumpa pada esok hari insya-Allah. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Kita jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.